tak guna! Tak guna! Ibu. Pada video ini, admin akan kongsi alur cerita drama Sumpah Ibuku episod 15 yang akan tayang malam ini. Di ruang keluarga yang sepatutnya menjadi tempat yang hangat, ketegangan malah memuncak hingga menyesakkan dada. Hadith yang selama ini berusaha menjadi penengah akhirnya mencapai batas kesabarannya. Wajahnya jelas menampakkan penderitaan batin yang berat saat dia menunduk dan memegang kepalanya, seolah-olah cuba meredam suara-suara menyakitkan di sekelilingnya. Di hadapannya, Ceyam terus melepaskan amarah tanpa henti, menyerang mental anak dan menantunya. Hadith kelihatan merayu dengan penuh keputusasaan agar ibunya menghentikan segala penghinaan terhadap istrinya, namun permohonannya seakan-akan hanya memantul pada tembok keangkuhan ibunya. Ketegangan kemudian beralih kepada pertelingkahan sengit antara Zaim dan Syafiqah. Dengan nada amaran, Syafiqah cuba menegaskan semula status perceraian kakaknya, seolah-olah mahu memastikan bahawa perpisahan itu kekal demi rancangannya. Namun Zaim tidak berdiam diri. Dia membalas amaran adiknya dengan satu ancaman yang membuat Syafiqah terdiam. Zaim menegaskan bahawa dia memiliki kuasa penuh untuk rujuk kembali dengan Nurul pada bila-bila masa yang dia mahu. Kenyataan itu menjadi senjata Zaim untuk mencabar Syafiqah, yang selama ini bersungguh-sungguh berusaha memisahkan mereka. Ketegangan berlarutan hingga ke pintu pagar rumah, di mana pagar besi menjadi pemisah nyata antara Zaim dan Nurul. Dari celahan pagar, Nurul memandang Zaim dengan tatapan letih namun tegas, berusaha menegaskan bahawa hubungan mereka telah pun berakhir. Sementara itu, Zaim di luar pagar kelihatan tidak dapat menerima kenyataan dan terus mendesak dengan obsesi yang membutakan hatinya. Syafiqah semakin tenggelam dalam kegelisahan yang memuncak. Di sebuah bilik, dia kelihatan memegang sebuah kotak kayu dengan tangan yang menggigil hebat, matanya memancarkan ketakutan dan kepanikan. Kotak itu seakan-akan menyimpan sesuatu yang sangat penting dalam rencana jahatnya. Fikirannya berserabut, bukan sahaja kerana tuntutan wang yang dia minta daripada ibunya, tetapi juga kerana ketakutan yang lebih besar, ancaman kematian sang bomoh. Syafiqah sedar bahawa jika bomoh yang menjadi sumber kekuatan ilmu hitamnya meninggal dunia, maka seluruh usahanya untuk mengendalikan keadaan akan musnah begitu sahaja. Kecurigaan Ceyam terhadap Husna pula semakin tidak masuk akal. Di dapur, ketika Husna dengan niat baik menghidangkan secawan minuman, Ceyam memandangnya dengan tatapan penuh tuduhan. Ibu mertua itu menolak minuman tersebut dengan sinis, menuduh Husna memasukkan guna-guna atau racun ke dalamnya. Ironinya, Ceyam menuduh Husna melakukan perbuatan syirik, sedangkan anak kandungnya sendirilah yang bermain dengan ilmu hitam. Husna hanya mampu berdiri terpaku sambil memegang cawan itu. Wajahnya menggambarkan rasa terluka kerana ketulusannya dibalas dengan fitnah keji tentang khurafat. Keadaan semakin panas di halaman rumah pada waktu malam ketika Zaim ternampak Nurul bersama seorang lelaki lain. Rasa memiliki Zaim serta-merta bertukar menjadi amarah yang meluap-luap. Dia menuding lelaki itu dengan kasar, menuduhnya sebagai punca keruntuhan rumah tangganya. Zaim langsung tidak melihat kesalahannya sendiri dan malah melampiaskan cemburu buta terhadap lelaki tersebut. Nurul pantas melindungi lelaki itu, cuba menahan serangan verbal Zaim dan menegaskan pendiriannya terhadap bekas suaminya yang semakin hilang kawalan.